Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizki Afkar bin Jeffrey dari unit Bahasa Melayu 2, nombor metrik P231004040 akan membentangkan tugasan 3 iaitu persembahan kursus kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Kod kursus ialah PMMB 1104. Nama pensyarah ialah Cik Muhammad bin Ebri Latif. Seterusnya, mari kita merujuk kepada isi kandungan. Cara isi kandungan ini mengandungi 2 karya sastra iaitu karya sastra kanak-kanak, prosa tradisional dan karya sastra dewasa, prosa moden. Karya sastra kanak-kanak, prosa tradisional kerana saya petik daripada cerita rakyat. Manakala karya sastra dewasa pula, prosa moden kerana saya memetik cerpen sebagai sastra pilihan. Dalam kandungan ini, saya akan ceritakan tentang definisi, tentang sinopsis, cerita rakyat dan cerpen serta kritikan sastra dari setiap karya sastra tersebut. Mari kita lihat pada karya sastra yang pertama iaitu karya sastra kanak-kanak, prosa tradisional, cerita rakyat. Baiklah, antara cerita yang saya petik ialah Pak Pandey membeli lembu. Pada zaman dahulu kala, tinggal sepasang suami isteri di sebuah kampung. Nama isterinya ialah Mak Andih dan manakala nama suaminya ialah Pak Pandey. Watak utama dalam cerita ini ialah Pak Pandey. Pada suatu hari, Mak Andih meminta tolong suaminya untuk membeli lembu. Suaminya bertanya, "Bagaimana rupa lembu itu, ya Andih?" Isterinya pun menjawab, "Rupa lembu itu senang saja, ia bertanduk dan makan rumput." Pak Pandey pun berjalan sekeliling kampung mencari lembu. Sedang dia berjalan, dia terlihat seorang hamba Allah sedang menyabit rumput dengan menggunakan sabit. Itu pun lembu yang diberitahu oleh Mak Andih. Fikirannya sendirian. Dia pun menghampiri orang itu. "Saya hendak membeli lembu di tangan saudara itu." Sambil Pak Pandey menunjuk ke arah sabit di tangan orang itu. "Ini bukan lembu, ini sabit," beritahu orang itu. "Tidak, itulah lembu. Jualkanlah kepada saya. Saya mahu membelinya," kata Pak Pandey bersungguh-sungguh. Kerana bersungguh-sungguh benar Pak Pandey mahu beli sabit itu. Orang itu pun beli. "Nah, ini bayarannya." Sambil Pak Pandey memberi semua duit yang diberi oleh Mak Andih tadi. "Tapi duit apa banyak sangat ni?" Orang itu bertanya kebingungan. Pak Pandey tidak menghiraukan apa-apa lagi. Dia terus mengikat sabit tersebut dengan tali dan ditarik pulang seperti menarik lembu. Setibanya di halaman rumah, Pak Pandey pun memanggil isterinya. "Mak Andih, ini lembunya yang awak suruh beli." Mak Andih yang belum melihat lagi cuma mendengar suara Pak Pandey rasa sangat suka cerita. Cerita Pak Pandey membeli lembu. "Cepat, dia dapat beli lembu. Sudah boleh diharap Pak Pandey aku ni," fikir Mak Andih sendirian sambil menuju ke tingkap hendak melihat lembu yang dibawa pulang. "Ha? Mana dia lembu yang awak katakan itu?" tanya Mak Andih. "Ini aku beli dengan semua duit yang kau beli itu," sambil Pak Pandey menunjukkan kepada sabit yang diikat dengan tali itu. Mak Andih menepuk-nepuk kepalanya. "Habis duit simpanan aku," mengeluh Mak Andih. Baiklah, sebelum kita memasuki kritikan sastra, saya akan memperkenalkan sedikit tentang kritikan sastra. Apa itu kritikan sastra? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kritikan bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastra. Sastra ialah sastra berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud kitab suci. Kritikan sastra memetik pendapat Unku Maimunah Muhammad Tahir 2013 dalam Azman Rahmat Idri AL pada tahun 2020-22. Kritikan sastra didefinisikan sebagai tulisan mengenai sastra yang memberi kesan pada perkembangan kesusasteraan termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Ini ialah buku yang saya pakai dalam mengolah hasil karya ini. Selanjutnya, mari kita lihat pada kritikan sastra. Kritikan yang pertama ialah kritikan teguran. Penulis tidak menerapkan nilai mengambil cakna. Contoh peristiwa, Pak Pandey tidak faham dengan arahan Mak Andih yang meminta beliau membeli lembu. Oleh itu, Pak Pandey membeli sabit bukan lembu. Dalam peristiwa ini, Mak Andih tidak menjelaskan secara khusus tentang lembu terhadap Pak Pandey yang kurang berpengetahuan.
Mak Andi seharusnya menceritakan tentang ciri lembu itu secara khusus. Contohnya binatang itu mengeluarkan bunyi mu dan mencadangkan supaya membeli lembu dengan peternak lembu. Seterusnya, mari kita lihat pada kritikan sastra yang kedua. Kritikan sastra saranan. Dalam konteks ini, penulis karya Pak Pandi membeli lembu tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif iaitu bodoh sombong. Contoh peristiwa, Pak Pandi tidak menghiraukan pesanan peladah yang memberitahunya bahawa sapi yang dipegang itu bukan lembu. Dalam peristiwa ini, saya ingin memberi saranan bahawa penulis sepatutnya meletakkan sikap menerima pandangan orang lain. Hal ini dikatakan kerana sekurang-kurangnya walaupun Pak Pandi tidak berpengetahuan, tetapi beliau berlapang dada untuk menerima teguran atau nasihat orang lain atau pandangan orang lain. Kritikan yang terakhir, kritikan penilaian. Dalam cerita rakyat ini memaparkan seseorang yang tidak berpengetahuan serta mudah melakukan sesuatu tindakan tanpa berfikir panjang. Contoh peristiwa, Pak Pandi terus membeli sabit yang digunakan petani itu tanpa menghiraukan kata-katanya. Berdasarkan teks peristiwa ini, terdapat kelemahan di mana watak Pak Pandi mudah mempercayai kata-kata Mak Andih tanpa mengenali rupa lembu terlebih dahulu. Ini menjejaskan mutu cerita di mana sepatutnya penulis lebih memaparkan seorang watak yang bijak dan mampu memimpin keluarga dengan baik. Hal ini kerana sebagaimana kita tahu, lelaki ialah pemimpin kepada keluarga dan harus lebih pintar dalam menguruskan keluarga. Namun begitu, dari segi plot dan kosakata yang digunakan oleh penulis adalah baik dan mudah difahami. Karya sastra dewasa, rasa moden. Saya petik daripada cerpen Tumpahnya Nasi hasil karya Fatimah Busu. Sinopsis cerpen Tumpahnya Nasi. Dalam cerpen ini, watak utama Jarrah anak kepada Sudin dan Halimah, Jarrah kakak kepada Zabidah, Bedollah dan Hani. Diceritakan mereka ini daripada keluarga petani yang menjual hasil tanaman seperti pisang benggala, buah jering, bunga melur dan bunga cempaka, ubi, buah sawa dan buah jambu. Pagi-pagi lagi, emak dan ayahnya ke pasar menjual hasil tanaman. Jarrah dipertanggungjawabkan untuk memasak dan menjaga adik-adiknya. Jarrah berumur 13 tahun dan sudah tidak bersekolah. Begitu juga dengan adik-adiknya. Setelah memasak nasi untuk makan tengah hari, Jarrah membawa adik-adiknya untuk menjemur padi bagi memudahkan kerja ibu bapanya walaupun tidak disuruh. Dalam perjalanan menuju tempat jemur padi, Jarrah dan adik-adiknya terjumpa kulat kaki tiung dan mengambil keputusan untuk menjemur dahulu padi sebelum mengutip kulat-kulat tersebut untuk dijadikan lauk makan tengah hari. Setelah selesai menjemur padi, mereka pun mengutip kulat-kulat tersebut dengan gembira. Setiba mereka adik-beradik di rumah, Jarrah membahagi-bahagikan kerja kepada adik-adiknya dan mulai memasak kulat tersebut. Mereka makan setelah Jarrah siap masak. Bedollah yang gemar kulat mencedok sebanyak-banyaknya ke nasi sambil diperhatikan Zabidah yang meradang. Jarrah menasihati Bedollah agar mengambil sedikit dahulu. Bila Zabidah rasa Jarrah berpihak padanya, dia merebut senduk dari Bedollah. Bedollah mengelak. Ketika itulah Jarrah menyegah kedua-dua adiknya dan menyebabkan hingga nasi Bedollah terjungkit kerana tekan Zabidah yang terkejut. Nasi Bedollah dan lauk kulatnya tumpah ke bawah rumah dan dimakan oleh itik-itik dan ayam-ayam Sudin. Bedollah yang marah membaling senduk hingga kena kepala Zabidah. Jarrah yang hilang sabar memulas telinga Bedollah menyebabkan Bedollah lari keluar. Jarrah dan adik-adiknya makan tanpa mempedulikan Bedollah kerana pasti dia akan berhenti juga. Setelah makan, Jarrah mula menidurkan adiknya Hani. Zabidah pula mengembas dapur. Mulanya Zabidah muntah dan tergolek di dapur. Tidak lama kemudian, Hani muntah-muntah juga daripada nasi dan kulat yang tidak hadam hinggalah muntah darah. Begitu juga Zabidah. Jarrah yang panik tak bangun mengambil air untuk adik-adiknya. Dia mula terasa loya dan muntah. Capai gayung, dadanya mulai membara, loya dan mual. Jarrah mulai mual. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, Jarrah terduduk. Hani terjelepuk atas pahanya. Jarrah muntah lagi. Jarrah merasa sudah tidak ada tenaga lagi untuk mengangkat seruas jari. Lemah tubuhnya, muntahnya memercik ke kepala Hani. Nasi dalam perutnya sudah keluar berlambak atas lantai buluh. Jatuh bawah rumah dimakan ayam dan gagak dimakan itik dengan riuh rendah. Mak, suara Zabidah tersekat. Hani sudah lembik tukelai. Zabidah sudah tidak minta air lagi. Badan Jarrah bergoncang setiap kali muntah. Muntah itu sudah tidak nasi lagi. Jarrah tersembam atas lantai buluh.
Seterusnya, Sudin dan Halimah yang pulang disambut oleh tragedi kematian ketiga anak perempuannya kecuali Baidolah yang nasibnya tertumpah. Begitu juga dengan 5 ekor itik, 4 ekor ayam dan 13 ekor anak-anak ayamnya telah mati termakan kulit yang tumpah ke tanah. Kebun getah itu baru sahaja dibubuh racun lalang, kata Pakcik Isa. Nasib baik nasib Baidolah tumpah, balas Tok Hasan. Pekerjaan Tuhan semuanya, kalau sudah hendak rugi lari dalam peti besi pun rugi juga. Malam itu jendela rumah keluarga miskin itu tidak bertakbir. Malam itu ruang rumah petani miskin yang malam menciumi asap kemenyan dalam dupa maut. Baiklah, mari kita lihat pada kritikan sastra. Kritikan sastra yang pertama ialah kritikan penganalisian. Dalam chapter ini terdapat satu watak sampingan yang menjadikan cerita ini mencapai klimaks kelihatan menarik. Hal ini kerana penulis telah mewujudkan beberapa peristiwa yang telah saya analisis terhadap watak sampingan ini, iaitu Baidolah. Contoh peristiwa dia ialah peristiwa tersebut telah cukup untuk membuktikan bahawa watak ini adalah watak yang unik dan beruntung. Tambahan pula, Baidolah adalah salah seorang anak Sudin dan Halimah yang masih terselamat daripada insiden nasib tersebut. Hal ini menunjukkan takdir Tuhan yang telah menentukan ajal tidak mengira usia. Seterusnya, kritikan sanjungan. Jarrah anak kepada Halimah dan Sudin mempunyai sikap tanggungjawab. Hal ini dapat dilihat apabila Jarrah berani menggalas tanggungjawab ibunya dalam memberi makan kepada adik-beradiknya walaupun beliau baru berusia 13 tahun. Kemudian Jarrah ini juga menolong ibu bapanya walaupun tidak disuruh. Bersangkut paut dengan realiti hari ini, kebanyakan anak muda terlalu dimanjakan oleh ibu bapa, manakala dalam chapter ini mengisahkan tentang cara hidup masyarakat dahulu yang dididik untuk memikul tanggungjawab sejak kecil. Kritikan yang terakhir ialah kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan melalui watak dan perwatakan, iaitu watak ibu dan bapa pada Jarrah serta adik-beradiknya iaitu Sudin dan Puan Halimah, seorang yang cuai dalam memberi nafkah terhadap ahli keluarga. Hal ini dapat disaksikan apabila kecuali Sudin membiarkan anak-anaknya mencari makanan sendiri, justru tidak memberi makanan kepada anak-anaknya sebelum keluar bekerja. Kesannya beliau kehilangan 3 orang anak serta binatang ternakan seperti ayam dan itik. Rumusan daripada cerita ini ialah rumusan daripada cerita Pak Pandey, kita perlulah memahami arahan yang diberi sebelum melaksanakannya. Kita perlulah menerima pendapat orang lain. Kita mestilah berfikir sebelum membuat tindakan dalam keadaan yang tidak terburu-buru. Rumusan cerpen tumpahnya nasi, kita perlulah memberikan perhatian sepenuhnya terhadap tanggungjawab. Jangan melepaskan tanggungjawab pada orang lain. Bak kata pepatah Melayu, melepaskan batu di tangga. Sekian, terima kasih.